Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam ini insya-Allah saya akan cuba membicarakan satu hadis yang berkaitan dengan hadis akhir zaman, iaitu yang berkenaan dengan satu hadis yang berbunyi orang yang baik berkurangan sedang orang yang jahat bertambah banyak. Hadis daripada Aisyah. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru ghaizan wa yafidha al-li'amu faidan wa yaghidha al-kiramu ghaidan wa tajtari as-saghiru 'ala al-kabir wal la'imu 'ala al-karim. Rawahu at-Tabarani fil Awsat. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Aisyah yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapanya, dan hujan akan menjadi panas, hujan akan berkurang dan cuaca akan panas, dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan berkurangan orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua, dan orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Berdasarkan hadis ini, terdapat 6 keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan berlaku kiamat, melainkan berlakunya 6 perkara ini terlebih dahulu. Sekiranya ke-6 perkara ini tidak berlaku, artinya kiamat yang akan berlaku itu mungkin masih terlalu jauh daripada kita. Akan tetapi syarat untuk menjadi kiamat, kata Nabi SAW, apabila berlaku ke-6 perkara ini. Dan ke-6 perkara ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu, cubalah kita sama-sama lihat, adakah perkara-perkara ini sudah berlaku ataupun tidak. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda kiamat ini ialah apabila anak-anak merupakan punca kemarahan kepada kedua ibu bapa mereka. Anak-anak hari ini menjadi punca ibu bapa stres. Ibu bapa pening memikirkan perilaku yang dibuat oleh anak-anak mereka. Maka perangai dan tingkah laku anak-anak itu menjadi punca kepada ibu bapa menjadi seorang yang pemarah. Sebagai seorang anak, maka sewajarnya kita berusaha menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kedua ibu bapa kita marah. Manakala sebagai ibu bapa pula kita berusaha mendidik kaum keluarga kita supaya mereka mentaati segala perintah Allah, supaya mereka menjauhi segala larangan Allah, dan semoga dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan yang mereka lakukan di dalam agama mereka, seterusnya secara tidak langsung akan menjadikan mereka anak yang taat kepada kedua ibu bapa. Tanda yang kedua ialah apabila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebelakangan ini kita dapati bahawa cuaca kita semakin hari semakin panas.
dengan perkembangan nipisnya ozon dan sebagainya yang tidak perlulah saya huraikan ya, secara lebih lanjut. Tetapi cuaca pada hari ini semakin hari semakin panas. Sekalipun hujan turun, tetapi suhu tetap masih panas. Dan perkara ini tidak boleh kita nafikan. Masing-masing di kalangan kita sendiri yang merasakan perkara ini. Suhu dunia sudah semakin panas. Paras air laut semakin hari semakin meninggi beberapa sentimeter setahun. Kerana ya, ais-ais di kutub sudah mula mencair. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW ini, di antara tanda akhir zaman ini ialah cuaca menjadi semakin hari semakin panas. Dan yang ketiga, tanda yang ketiga ialah orang jahat semakin bertambah ramai. Dan galakkan untuk melakukan perkara yang jahat itu banyak. Orang yang dahulunya tidak jahat sudah berubah menjadi orang yang jahat. Melakukan perkara kejahatan itu jauh lebih mudah. Kerana banyak kemudahan. Tidak perlu seseorang manusia itu untuk keluar daripada rumah untuk melakukan kejahatan. Tetapi cukuplah mereka dapat melakukannya sekalipun mereka berada di dalam rumah. Contohnya, sebagaimana saya dapat berkuliah dari rumah. Tidak perlu saya keluar ke mana-mana untuk menyampaikan kuliah dan ceramah. Cukup sekadar saya mempunyai beberapa peralatan yang sesuai, maka walaupun saya duduk keseorangan di dalam ruangan ini, saya masih dapat berkomunikasi dan menyampaikan ya, usaha dakwah ini kepada tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Begitu juga kalau sekiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan maksiat, untuk kita melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar, menggunakan media alam maya dan sebagainya untuk melakukan maksiat, maka kita tidak perlu untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, melakukan perkara yang mendekati zina dan sebagainya. Cukup sekadar kita bersunyi-sunyian di tempat kita, maka kita sudah berpeluang untuk melakukan perkara itu sekalipun tidak diketahui oleh orang lain melainkan diri kita sendiri dan pihak yang turut sama bersubhat dengan kita. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan ujian pada kita. Kerana untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ya, kita kadang-kadang tidak perlu keluar daripada rumah langsung untuk melakukan penipuan, skema menipu orang dengan perniagaan di alam maya dan sebagainya. Kita hanya duduk di rumah, membuat beberapa perkara untuk memancing simpati, mancing minat orang, maka kita sudah boleh melakukan penipuan. Tidak perlu kita keluar untuk berjumpa dengan orang, untuk mencuri duit daripada mereka, untuk mengambil duit daripada akaun bank mereka. Cukup sekadar dengan melalui pemindahan akaun secara penipuan, maka orang sudah boleh melakukan perkara kejahatan. Maka oleh sebab itu kita lihat orang-orang yang jahat semakin hari semakin bertambah ramai. Sehingga kan kadang-kala suatu ketika dahulu kaum-kaum wanita agak sukar untuk melakukan kejahatan. Tetapi apabila kita lihat kepada apa yang berlaku, laporan-laporan media dan sebagainya, kadang-kala kaum-kaum wanita yang kita kenal sebagai satu kaum yang agak lemah lembut, yang sedikit ruang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, pada hari ini turut sama terlibat melakukan jenayah, ditangkap bersama dengan pihak-pihak yang lain. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, orang yang berbuat kebajikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Kadang-kadang untuk melakukan perkara yang baik, kita diuji dengan berbagai-bagai cabaran dan halangan. Kadang-kadang untuk menyampaikan perbuatan yang baik bukan semudah yang kita sangkakan. Saya pernah terlihat satu video yang ditayangkan di YouTube, bagaimana orang yang ingin memberikan sumbangan kepada orang-orang yang susah,
semasa PKP ini juga telah diganggu oleh sekumpulan manusia yang tidak berhati perut, yang menganggap bahawa orang yang melakukan kebaikan itu seolah-olah mencabar mereka, mengganggu ketenteraman kawasan mereka dan sebagainya. Maka sebab itu kita lihat bahawa orang yang nak melakukan perkara yang baik ini kadang-kadang mempunyai ruang yang sangat terhad dan kemudahan yang tidak mencukupi. Agak sukar untuk menyampaikan risalah-risalah Islam, tarbiyah dan sebagainya. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, tanda-tanda kiamat ini ialah apabila anak-anak sudah berani melawan orang tua. Anak-anak sudah berani untuk menunjukkan sikap biadab mereka kepada orang tua mereka, sehingga kita dapat lihat laporan-laporan akhbar menunjukkan kepada kita bahawa ada di kalangan anak-anak yang tergamak memaki hamun kedua ibu bapa mereka, memukul bahkan tergamak sehingga membunuh kedua orang tua mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang jahat tidak lagi segan kepada orang-orang yang baik, dan perbuatan jahat mereka sudah dilakukan secara terang-terangan. Perbuatan yang satu ketika dahulu yang menjadi satu perkara yang memalukan. Lelaki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian lelaki. Kalau dahulu perkara itu sungguh memalukan. Bahkan pada hari ini kita dapat lihat perbuatan-perbuatan keji seperti itu sudah dilakukan secara terang-terangan tanpa dihalang dan sebagainya. Maka nampaknya berdasarkan 6 perkara ini, tanda-tanda kiamat ini, kita dapati bahawa apa yang Rasulullah SAW sebutkan itu sebenarnya sudah berlaku. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita daripada tergolong di kalangan mereka-mereka yang melakukan perkara yang keji dan mungkar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.